Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, sebelum itu saya perkenalkan diri saya. Saya pegawai Bomba Kanan 2 Syamsuddin Husin, bertugas di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Tengah Kuala Kubu Baru. Berasal daripada Pulau Pinang dan bertugas baru 13 tahun. Dan sebelum ni saya lebih dalam bidang operasi lah. Dalam operasi, terlibat operasi di luar negeri, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak dan Jabatan Bomba Penyelamat Pulau Pinang sebelum saya ke KKB. Jadi di KKB ni saya masih baru 6 bulan. Okey, so hari ni kita akan saya akan discuss ataupun bincang sikit lah, ataupun bagi penerangan berkaitan dengan apabila tuan-tuan berhadapan dengan haiwan berbisa. Terutama kali ular-ular yang, kalau ikutkan ular ni banyak jenis lah kan. Kalau di Malaysia sahaja, ular yang ada adalah sebanyak 215 spesies. Next. 215 spesies ular yang ada di Malaysia ataupun Asia Tenggara. Dia tak termasuk yang di luar negara. Jadi di antara 215 spesies ni ada 31 spesies iaitu melibatkan ular jenis di darat dan semi akuatik. Dan 27 spesies adalah berkaitan ular laut masin. Dan yang baki tu 157 ni adalah spesies-spesies yang tidak berbahaya. Jadi tuan-tuan boleh tengok total ular yang kita ada di sini yang dikaji adalah 215. Mana daripada bilangan ni hanya 157 yang tidak berbisa. Maksudnya yang tak berbisa lagi banyak daripada yang berbisa. Jadi dalam 31 spesies ni hanya ada 6 jenis yang potentially deadly. Maksudnya kat sini 6 spesies ni adalah ular yang paling berbisa. Okey, untuk ular yang pertama adalah ular daripada keluarga banded ataupun kita panggil katam. Tuan-tuan tahu ular katam? Ular katam yang belang kuning dan hitam tu, ataupun katam tebu, katam payung. Itu adalah spesies yang paling berbisa adalah ular tu. Dia bukan ular king cobra ataupun telur selar. Okey, telur selar ni adalah pada ranking yang ke-6, paling last ranking dia. Sebab kita lebih kerap berjumpa dengan, jadi kita rasa lagi takut daripada yang ni kan, berbanding dengan ular katam. Padahal katam ni adalah ular ranking yang pertama paling berbisa. Dia ada, kita istilahkan dia sebagai silent killer. Okey, untuk yang kedua adalah jatuh kepada ular viper, family Viperidae ataupun ular kapak. Tuan-tuan tahu ular kapak kan? Kapak tokong, kapak bodoh, dia banyak spesies-spesies yang ni. Seterusnya kita pergi kepada, dia adalah haiwan yang berdarah sejuk. Sebab tu ular ni dia tak boleh terlalu panas. Memang dia akan cari tempat-tempat yang sejuk, terutama bila musim-musim kemarau ataupun musim panas. Kita boleh tengok sebelum ni kita pun dah sedia maklum kan, kita boleh jumpa dia dalam kasut kan, dalam rak-rak ataupun almari kabinet. Tu sebab dia tak boleh nak tak boleh nak berhadapan dengan suhu yang panas. Itu adalah ciri-ciri ataupun sifat pada ular ni. Okey, seterusnya adalah dia hidup secara nomad ataupun bersendirian. Okey, maksud nomad kat sini adalah dia berpindah rendah. Okey, sebab tu tuan-tuan pelik kan, walaupun di bandar tuan-tuan boleh jumpa spesies ular, terutama ular sawah kan. Ular-ular ni tuan-tuan mesti pelik, padahal dia dalam hutan disebabkan habitat dia dah terancam. Ini yang dinamakan konflik di antara manusia dan haiwan. Mana dia konflik ni dia ada dua je. Satu sumber makanan dia, dan satu sebab habitat dia dah terancam. Okey, pernah tengok ular yang mengedip mata? Kan, sebelum ni kita dah turun-temurun tak? Kita punya turun-temurun mitos-mitos berkaitan ular ni terlalu banyak yang kita dengar tak? Kita dengar ular ni boleh ikut saya cakap utama tak apa nak cakap ni pelik sikit. Okey, kita dengar macam-macam kan. Ular ni boleh ligan kita kejar kan. Okey, ular boleh kejar kita. Lepas tu ada yang kata terus lah, macam contoh king cobra kan, boleh berdiri sampai tinggal hujung ekor kan.
Tu adalah antara mitos-mitos yang kita tak boleh percayalah. Lepas tu ada yang cakap kata nak elokkan ular ni, kita boleh guna apa nama? Belerang ataupun sulfur. Tu lah. Banyak benda tu kalau kita buat pun memang takkan jadi. Baik, nanti kita akan cerita macam mana kita nak elokkan daripada haiwan bisa ni ataupun ular ni hadir ke tempat kediaman kita. Okey, kalau kita tuan-tuan jumpa ular yang boleh kedip mata ni, itu bukan ular tu. Tu cerita dia mendalai tu. Boleh no? Okey, melakukan proses ekdisis. Ekdisis ni tahu benar. Okey, ekdisis ni kita panggil saling kulit. Okey, saling kulit ni ular bila yang lahir, baby yang lahir dia akan bersaling kulit. Kemudian bila dia dah semakin meningkat dia akan bersaling kulit. Lagi satu bila dia nak buang dia punya, biasa tengok kan kutu-kutu yang ada pada badan ular. Pada badan ular. Pada badan ular yang tu adalah disebabkan dia nak buat proses saling kulit, tu tujuan dia. Okey. Kemudian ular ni dia mampu menelan mangsa yang bersaiz besar. Maksudnya kat sini saiz dia kecil tapi dia boleh telan disebabkan rongga ataupun rahang mulut ular ni dia tak bersambung macam manusia. Lagi satu dia boleh dislocate ataupun dia boleh bergerak ni lah. Sebab tu dia boleh makan macam sawah boleh makan manusia kan. Sedangkan kita tengok kepala kecil je pun tapi dia boleh makan. Itulah orang kata kelebihan yang ada pada haiwan bisa ni ataupun ular. Okey, seterusnya bisa dia tersimpan di dalam kelenjar bisa. Masuk kat sini macam terusela ataupun ular-ular yang berbisa, dia ada satu kelenjar yang berada di sebelah pipi kiri dan kanan ular. Nanti kita tunjuk nanti. Kita akan tunjuk bukan kita nak tunjuk bisa tu kelenjar, kita tunjuk tempat ataupun lokasi yang berada kelenjar tu berada kat mana. Okey, bisa ni maksud dia bila dia buat satu patukan pertama adalah patukan amaran lah. Okey, patukan yang kedua tu baru dia akan membunuh. Okey, jadi bisa ni dia akan melalui fang ataupun taring yang menikam pada menusuk pada kita punya epidermis kita ataupun kulit kita ni, dan dia akan merembeskan bisa. Jadi bagi hebatnya ular tedung sela ni, dia boleh kontrol dia punya bisa, terutama ular yang bersaiz dah dewasa lah. Okey, jadi bisa ular ni dia boleh menumbang 7 ml ataupun 7 ml bisa, kuantiti tu dia boleh menumbangkan seekor gajah ataupun bersama dengan 20 ke 30 orang manusia. Bisa dah. Jadi bisa ni takkan habis tau. Sebab kita macam kita lah, fungsi kelenjar ni macam air liur kita. Macam mana air liur kita bila kita speed atau kita ludah, steam masih ada kan. Jadi fungsi kelenjar macam tu. Okey, macam setengah macam dia buat pertunjukan kan, pertunjukan macam di fun fair atau pesta. Ada yang bisa dia orang dah buang. Dia buang ni bukan buang je lah, dia akan keluarkan kelenjar berbisa tu. Jadi dia tak boleh nak menghasilkan bisa. Tapi dia akan belah di bahagian sisi ni dan dia akan keluarkan kelenjar kantung kelenjar bisa tu. Okey, seterusnya adalah macam tak, anak ular yang menetas mempunyai bisa. Okey, dia ada 3 kaedah pembiakan bagi sifat-sifat ular ni. Kaedah pembiakan dia masuk kat sini, dia ada oviparus, oviviparus dan viviparus. Masuk kat sini oviparus adalah ular yang bertelur dan menetas di luar. Ya. Maksudnya bertelur dan menetas di luar. Okey, bagi oviviparus ni adalah ular yang dia bertelur dan menetas di dalam perut. Maksudnya sini ular macam ular air lah. Ular yak. Okey, bagi viviparus adalah ular yang boleh beranak, melahir. Okey, contoh dia macam ular sawah lah, ular sawah. Ular sawah pun ada banyak lah, sawah batik, sawah darah, sawah Borneo. Apa lagi ya? Ball python tu kan, ball python. Yang macam leopard yang di luar negara, yang ekor pendek lah, yang dia banyak buat jadi macam belaan tu. Dia boleh membesar tapi dia saiz dia tu tak boleh memanjang. Itu adalah ball python. Ball python ni jinak lah, ular sawah yang jenis jinak. Okey, seterusnya mengesan mangsa melalui haba dan getaran. Okey, masuk haba kat sini.
Ular dia ada kita panggil nostril dan nostril organ dan pit organ. Masuk kat sini bagi ular tedung selau ataupun king cobra, dia hanya ada nostril organ. Dan dia mengesan mangsa-mangsa adalah berdasarkan pergerakan mangsa, di mana mata dia ni berfungsi seperti infrared. So bila tuan-tuan berhadapan ataupun tuan-tuan bertemu dengan ular tedung selau, kalau boleh tuan-tuan kurangkan pergerakan ataupun just duduk situ, jangan bergerak. Sebab memang dia akan memanggung sebab dia dah serta ancam. Tapi bila tiada pergerakan, dia akan berlalu macam tu je. Tu salah satu apabila tuan-tuan berdepan dengan ular tedung selau. Dia akan mengesan daripada melalui pit organ dia. Pit organ ni, pasal nak ular dia selalu mengeluarkan lidah dah. Okey, lidah dia ni tujuan dia akan mengesan partikel-partikel yang ada di udara. Dia akan melalui Jacobson. Jacobson ni dia melalui nerve dan dia hantar dan dipancarkan ke otak. Tu dia punya fungsi daripada ketujuan dia keluarkan lidah. Bukan dia sengaja keluar lah. Dia keluar sebab dia nak ambil, dia nak kesan partikel-partikel yang ada di sekeliling ular tu. Okey, seterusnya adalah berdasarkan getaran. Okey, ular dia tetap ada, dia tak ada telinga macam kita, dia tak ada cuping, tapi dia ada satu lubang yang kecil, kita panggil inner ears. Inner ears ni maksudnya bila dia berada di tanah, getaran dia yang dia rasa daripada dia punya jaws ataupun dia punya rahang ni, jadi kat situ dia boleh tahu ada pergerakan di sekeliling dia. Dia tak macam kita je, kita dia ada pendengaran dari cuping kan. Macam dia melalui dia panggil inner ears yang ada lubang. Tapi kalau kita nak tengok memang tak nampak lah, lubang tu kecil sangat. Okey, seterusnya ini saya cakap tadi tu, konflik antara ular dan manusia tu, yang dua tadi tu lah sumber makanan dia dengan dia punya habitat. Bila mana ada pembangunan, pembalakan, jadi habitat dia dah terancam, dia akan berlalu, dia akan beralih cari tempat-tempat yang untuk dia staykan diri dia kan. Okey, tapi kepada sifat ular. Setakat ni ada pertanyaan ataupun ada yang mungkin sebelum ni tuan-tuan pernah dengar ke apa-apa yang tuan-tuan nak tanya hari ni, insya-Allah. Kalau saya boleh jawab, atau jawab nanti next time kalau ada rezeki datang saya akan follow up balik ya. Okey, ini adalah sifat-sifat ular, di mana ular ni dia menggigit dan membelit, dia boleh mematuk, dia akan melakukan proses yang saya cakap, adhesis ataupun menyalin kulit. Bertelur yang tadi tu, dia ada 3 tadi yang saya cakap, bertelur dan menetas di luar, bertelur dan menetas di dalam, dan bunting, melahirkan. Okey, mematuk. Kena saya cakap tadi tu, oviparus dan viviparus. Boleh ya? Okey, antara habitat ular ni dia ada di gurun, dia ada di darat, di air, di pokok dan separuh air. Maksudnya bila paramedik yang dia menerima kes patukan ular kan, mana dari segi tempat ataupun lokasi patukan ular tu dia orang dah boleh agak. Contoh kalau kita bahagian atas mesti berkaitan dengan ular-ular yang berada di atas pokok yang duduk di pada tempat-tempat yang tinggi. So daripada situ pihak medical ni dia boleh agak. Jadi tujuan dia tu kadang bila kita sahabat ke kita terjumpa dengan mangsa patukan ular, sebaiknya kita tengok. Kalau kita sempat berjumpa nampak ular tu, kita tengok dari segi kita boleh tengok dia punya visual dia ataupun bentuk dia, warna dia. Jadi yang tu yang kita akan jelaskan pada medical. Tujuan dia sebab dia orang nak cari dia punya AV ataupun anti-venom yang sesuai dengan ular. Ular ni dia ada, contoh bagi king cobra dia ada anti-venom dia, bagi katam dia ada anti-venom dia, dia tak boleh nak mix. Ada yang setengah tu dalam golongan family yang sama, dia boleh guna anti-venom yang sama. Okey. Ada sini yang takut ular? Ada, mesti ramai takut ular. Okey, bagi orang yang rasa perasaan yang takut dengan ular ni, kita panggil istilahkan sebagai ophiophobia. Maksudnya disebabkan macam mana dia rasa geli ataupun mungkin background sebelum ni dia dah pernah kena gigit ke. Itu yang boleh mendatangkan fobia manusia ni pada ular. Itu kita kata maksud ophiophobia adalah pada takut pada ular.
Okey, kategori ular ni kita ada python ni adalah ular sawah. Sawah batik, macam saya cakap dia macam ular sawah yang tuan-tuan nampak ni adalah ular sawah batik, ataupun dalam English dia kita panggil reticulated python. Bagi nama saintifik ular sawah reticulated python ni adalah Meleiopython reticulatus. Boleh ya? Okey, berbisa pula kita ada dua tau, berbisa dan tidak berbisa. Di mana berbisa ni dia terbahagi kepada tiga pula, iaitu dia ada potentially not dangerous, potentially dangerous dan potentially deadly. Okey, bagi yang tidak berbisa ni, contoh dia adalah golongan-golongan ular daripada keluarga Colubridae. Tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan kerap jumpa kan, macam ular yang warna hijau, ular daun, lagi ular rusuk kerbau. Selain ni yang paling kerap kita tengok, kenal tak ular rusuk kerbau? Sekejap saya tunjuk. Okey, bagi potensi bahaya masuk kat sini, bisa dia ni hanya akan berkesan pada mangsa ataupun makanan, sumber makanan dia. Mana bagi manusia ni, bila mana dia terkena bisa ni boleh hanya mendatangkan macam kat demam, ataupun dia ada kesan-kesan lah, dia punya simptom-simptom tertentu, bagi bergantung pada tahap kesihatan manusia tu. Itu adalah dalam kategori potensi berbahaya. Okey, bagi potensi mematikan ni, maksud dia belitan ataupun gigitan dia tu boleh mendatangkan bahaya, luka yang besar dan boleh mematikan. Maksud dia kat sini contoh macam ular telur selor, bisa dia ni boleh menyebabkan mangsa lumpuh pada bahagian saraf, iaitu dia dalam kita panggil dia punya bisa dan neurotoxin. Okey, untuk makluman tuan-tuan semua, bisa ular kita tak panggil racun tau, kita panggil toksin. Sebab racun ni sebenarnya ada istilah bila ada mix ataupun bahan-bahan yang dicampur bahan kimia kan, itu kita boleh istilahkan racun lah. Tapi untuk bisa kita tak panggil racun, kita panggil toksin. Okey, toksin ni dia ada 3 jenis, ada banyak. Kalau mana ular-ular yang ada di sekeliling kita ni, kebanyakan dia ada neurotoksin yang boleh serang pada bahagian saraf. Kemudian hemotoksin adalah serang pada salur darah kita. Maksudnya kat sini, bila kita terkena bisa yang jenis hemotoksin ni, darah kita ni akan membeku. Bila membeku, maksudnya di situ circulation untuk oksigen tak berjalan. Jadi kita akan mula kabur penglihatan, dan kita rasa mual, hitam, dan kita boleh pengsan. Okey, bila kita pengsan, bila mana pengsan, oksigen dah tak dapat. Kita sedia maklum oksigen dalam otak ni hanya boleh limit dia 4 minit saja. Bila 4 minit kita tak bagi bantuan CPR ataupun untuk kita aktifkan balik jantung, jadi chances untuk dia hidup tak ada. Jadi bila kita sempat buat, chances dia hidup ada, tapi kemungkinan dia akan mengalami kecacatan sebabkan saraf-saraf yang setengah saraf otak ni dah rosak. Okey, itu adalah potensi ular yang berbisa. Okey, tidak berbisa ni maksud dia belitan dia ni hanya pada sel-sel kecil untuk makanan dia lah. Ini adalah potensi tidak berbahaya. Okey, potensi bahaya, dia cedera pada sirip boleh memutuskan urat saraf. Maksud dia kat sini macam ular sawah tadi saya cakap lah. Ular sawah ni, bila tuan-tuan terkena gigitan ular sawah, jangan tuan-tuan cuba untuk berlawan dengan dia. Sebab kederat ataupun kekuatan ular sawah ni sangat luar biasa. Jadi cara tuan-tuan nak keluarkan ataupun nak kurangkan belitan tu, tuan-tuan perlu koyak. Buka bahagian rahang mulut atas dan bawah. Baru tuan-tuan boleh keluarkan tangan tuan-tuan. Sebab bila tuan-tuan lawan, gigitan dia ni lain tak. Sebab gigi dia ni berbentuk seperti jarum yang ke belakang, yang jadi macam ni. Dan dia memenuhi pada ruang atas, ruang bawah dan ruang tengah pun dia ada lagi gigi dia. Itu adalah bentuk ataupun struktur gigi ular sawah. Okey, seterusnya. Okey, spesies ular yang ada di Malaysia. Ini saya cakap tadi, golongan kita panggil family Pythonidae, python ataupun kategori sawah. Kategori sawah ni macam ni, ular sawah batik. Saya cakap ni kan, reticulated python. Ya, yang tuan-tuan nampak ni, Meleiopython reticulatus, dia punya kepanjangan ataupun yang setakat yang sekarang ni, dia boleh mencecah sehingga 10 meter. 10 meter, 1 meter 3 kaki, 35 kaki. 30 lebih kaki panjang. Kira 30 lebih kaki. Panjang.
lipat kaki shilling. Itulah rekod yang pernah dia orang jumpa sebelum ni lah. Dia boleh mencecah sehingga 10 meter. Okey, bagi gigitan dia tajam, boleh memutuskan saraf mangsa. Belitan dia yang kuat, mampu membunuh, mampu menelan mangsa yang sama berat ataupun yang lebih besar daripada dia. Sebab permukaan ataupun rahang yang saya cakap, jaw dia tadi tu boleh dislocate, boleh tidak bersambung. Okey, habitat dia kebanyakan kita akan jumpa di bawah-bawah lah kan. Dia ada masa dia akan berada di pokok, ada masa dia akan habis masa dia lagi banyak daripada di bawah daripada di pokok. Dia akan banyak di darat. Okey, dia macam ni lah makan. Selalu tuan-tuan boleh tengok kan. Tuan-tuan bila tuan-tuan tengok dalam berita-berita macam bomba ataupun APM, Angkatan Pertahanan Awam menangkap ular sawah, kebanyakan di mana? Yang tuan-tuan yang nampak sebelum ni. Ya. Di depan ayam kan. Tu dia punya orang cakap favorite dia tu. Okey. Manusia ni dia nak menyerang manusia ni, orang kata dari segi rekod serangan manusia ni jarang lah. Bila dah sampai dia dah rasa terancam dengan manusia, baru dia akan makan manusia. Tapi dia payah kalau kita jumpa dia, kita elokkan daripada kita berhadapan dengan dia, dia takkan makan kita. Tu ular sawah. Mana bila dia rasa terancam, dia terpaksa makan. Tapi favourite dia tetap binatang haiwan-haiwan lain. Ayam, ular pun dia makan juga. Spesies ular-ular kecil dia makan. Okey, seterusnya kita pergi masih dalam family Pythonidae. Okey, ini adalah ular sawah darah. Bisa tengok tak? Tuan-tuan bisa tengok kan? Yang satu lagi bentuk macam ni. Yang jenis ekor pendek ni, yang jenis boleh membesar macam yang di luar negara tu kan. Nanti saya cakap tadi tu ball python tu. Ball python ni ular sawah yang jinak lah. Okey, dia punya panjang dia boleh mencecah sehingga 1.5 meter. Dia tidak berbisa, potensi tidak berbahaya. Nama saintifik dia adalah Python bronchosmi. Itu adalah nama saintifik bagi ular sawah. Banyak nama-nama ni, nama saintifik ni adalah setengah ni berdasarkan negara, ataupun yang setengah ni bila ular yang orang yang pertama jumpa dah. Kadang dia letakkan nama saintifik tu sempena nama dia ataupun nama tempat. Okey. Seterusnya adalah ular sawah Borneo. Ular sawah Borneo ni dekat kita tak ada. Ular sawah Borneo ni hanya pada kawasan Sabah dan Sarawak, Borneo. Kat kita memang tak ada. Kita hanya ada ular sawah batik. Satu lagi yang tuan-tuan pernah tengok kan, ular sawah yang warna kuning putih kita panggil albino kan. Sebenarnya albino ni adalah penyakit lah, macam manusia. Manusia pun ada penyakit albino kan, yang kulit jadi warna, jadi apa? Putih putih semua rambut kan. Macam juga sawah. Dan dia adalah sejenis penyakit. Ular sawah albino tu penyakit. Okey. Seterusnya. Okey, ini adalah keluarga Colubridae. Colubridae ni kebanyakan ular-ular dia ada yang berbisa dan ada yang tidak berbisa. Okey, jadi saya tunjuk golongan-golongan dia. Okey, ni ular tikus siam. Tuan-tuan pernah nampak tak ular tikus siam ni? Dia punya ekor dia macam ni. Ada. Di tempat kita pun ada ular jenis ni. Kalau English dia kita panggil killer red snake. Sebab apa kita panggil red snake? Sebab dia lebih kepada makanan dia adalah tikus. Okey, boleh ya? Sebab kita panggil killer red snake. Okey, dia punya maksimum dia boleh pergi adalah 4 meter. Dia tidak berbisa dan tidak berbahaya. Saintifik bagi dia adalah Pithias carinata. Okey, dia punya habitat dia adalah kawasan-kawasan rendah ataupun pertanian. Banyakkan ini kita akan jumpa di kawasan-kawasan benang. Yang dekat-dekat dengan benang, bila rumah yang dekat dengan benang memang banyak akan jumpa spesies ular jenis ni. Okey, dia kadang kita orang yang tak kenal dia akan ingat ular ni adalah ular tedung sela, ular macam ni. Sebab warna dia seakan-akan ular tedung sela. Dia agresif. Dia agresif ni banyakkan macam tu lah, macam kita lah. Bila kita rasa diancam, kita rasa memang akan jadi agresif. Macam tu juga ular sama. Okey, seterusnya kita pergi kepada masih dalam Colubridae adalah ular tikus liar ataupun Indo-Chinese red snake. Boleh. Saintifik bagi dia adalah Pithias carinata. Tuan-tuan perasan tak? Dia masih dalam Pithias. Pithias ni adalah nama bagi dia punya jenis family Colubridae. Dia ada banyak-banyak jenis. Dalam family ni pun dia ada jenis yang banyak. Pithias ni merujuk kepada dia punya family lah. Macam kita, macam nak cakap,
adik dan abang kan, contoh kan macam tu kan. Nama bin yang sama, itu adalah dalam family yang sama. Macam ni ular. Sebab tu dia punya tuan-tuan tengok mata dia, biar balik. Okey, mata dia dan kepala dia adalah bentuk yang sama, nampak tak? Mata dia besar dan tersembur keluar. Sebab tu dia masih dalam golongan keluarga Pitias. Okey. Dia punya maksimum dia boleh pergi 2.6 meter. Masih yang sama, dia masih tetap sama kawasan perumahan pertanian. Makanan dia yang ni lah, tuan-tuan boleh tengok. Dia akan makan telur, anak burung. Anak burung pun dia akan tengok saiz. Sebab ular ni tak besar mana pun, 2.6 meter lah. Jadi saiz yang dia asal tercapai dia akan makan. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang ni kerap jumpa di kawasan-kawasan perumahan kita, betul tak? Tuan-tuan pernah jumpa kan? Ular jenis ni yang warna hijau ni, yang bentuk macam ni. Ini adalah golden tree snake ataupun pokok ular emas. Ular pokok emas. Golden tree snake. Dia punya nama saintifik dia adalah Chrysophylla ornata ornatissima. Boleh kita sebut tengok. Chrysophylla ornata ornatissima. Okay, itu adalah nama saintifik bagi ular pokok emas. Kepanjangan dia boleh mencecah sehingga 1.5 meter. Dia tidak berbisa dan tidak berbahaya. Maksudnya kalau tuan-tuan kena gigit dengan ni, tuan-tuan jangan panik lah. Jangan kalau tuan-tuan kena gigit, tuan-tuan tumbang kan? Dia tak ada apa-apa, dia tak berbisa. Jadi kalau kena gigit tu hanya sekadar berdarah. Tetap tuan-tuan kena buat cucian. Sebab gigi ular ni, ular dia berada di tanah, tu tak? Di tanah ni kita panggil ada satu penyakit kancing gigi. Ada tu virus apa ni? Aduh, lupa. Virus tu lupa nama dah. Virus tu maksudnya bila macam kita lah, bila kita kena pasal tak? Bila kita kena terpijak paku karat kan, kita akan pergi dapatkan cucuan tetanus kan. Nak elak daripada kita jadi kancing gigi. Sama macam ular. Ular sebab dia kan makan makanan-makanan yang di tanah kan. Okay, jadi kita tetap kena buat cucian. Kalau perlu refer doktor, refer. Kalau perlu cucuk, kita akan cucuk. Macam tu. Tetap kena buat. Okey, seterusnya kita pergi kepada ular pokok belang. Ular pokok belang ni kita panggil twin-barreled tree snake. Okey, dia punya panjang dia pendek lah. Dia ular ni dia tak panjang sangat. Mana dia below 100 meter. 75 cm lah dia punya maximum size dia boleh pergi. Okey, bagi saintifik ular ni kita panggil Chrysophylla pileus. Okey, ular ni habitat dia pokok, makanan dia cicak. Masa dia kat sini bila dia kemahiran dia tu, kelebihan ular ni. Kadang tuan-tuan nampak ular yang boleh terbang kan. Dia bukan terbang. Dia tak ada daripada bawah ke atas tu kita panggil istilahkan terbang. Dia hanya meluncur. Sebab tu daripada tempat tinggi, dia akan tengok mangsa dia, target dia di bawah, dia akan meluncur. Lepas tu setengah bila kita tengah naik motor, tahu ular main jatuh kan. Itulah dia meluncur, bukan dia terbang. Ular dia hanya meluncur, bukan terbang. Terbang ni maksudnya daripada bawah dia naik atas. Kalau ada tu, yang tu ular pucung kot. Ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada ular pokok paradise. Panjang dia boleh mencecah 1.2 meter. Dia masih yang sama. Banyakkan ular-ular Colubridae ni memang dia tak berbisa. Okey, dia punya nama saintifik dia adalah Chrysophylla paradisi. Paradise maksudnya syurga, paradise. Okey, ular. Tapi cantik dia punya warna dia tu. Kita boleh tengok daripada sini. Dia punya fizikal dia, kepala dia masih fizikal yang sama, bentuk yang sama, mata pun yang sama, mata masih tersembur keluar. Itu maksudnya dia dalam golongan keluarga Colubridae. Okey, seterusnya ini saya cakap tadi ni, ular rusuk kerbau. Pernah tengok kan? Nampak kan? Kita ada. Tapi tiba-tiba hari ni nak main dah mati dekat dalam apa? Dalam kenderaan. Pagi tadi saya ambil, saya nak mandikan dia. Saya tengok, ya asal dia macam keras kan. Angkat, dah dead. Waalaikumsalam lah. Okay, tidak saya boleh bawa. Ular ni macam kita takut tak? Sebab dia jenis bila dia nak mematuk, dia nak attack, dia akan melipat badan tak? Saya tengok tak ular ni. Tuan-tuan boleh buka dalam YouTube, cuba tuan-tuan type Copperhead Racer Snake, dia panggil. Okay, kita istilahkan dia sebagai Racer Snake disebabkan kelajuan dia, pergerakan dia laju. Jadi dia tidak berbisa. Dan bentuk dia pun kalau kita salah kita kurang
kurang ataupun kurang mahir dalam mengenal warna, kita boleh ingat dia adalah ular terdosla. Lagi satu, ular ni bila ada di rumah, kebanyakan dia akan berpasangan. Kalau tuan-tuan jumpa ular ni dalam rumah, sekok, kemungkinan ada lagi sekok. Tak jantan atau betina, tak betina atau jantan. Dia tak ada jantan-jantan, betina-betina dia tak ada. Okey. Kawasan dia tanah rendah, kawasan pertanian. Sebab tu dia makan tikus, mamalia-mamalia kecil, burung pun dia makan. Okey, seterusnya adalah red-tail rhesus snake, ataupun kita panggil saintifik dia Gonyosoma oxycephalum. Dia sebut boleh tak sebut? Okey. Tapi yang ini memang saya ada buat penerangan dulu dengan pihak keselamatan UPSI kan. Last year bulan, tak ingat, bulan 10 lah, 9 lah. Okey, panjang dia boleh mencecah 2.4 meter kalau kita panggil, ataupun ular selingsing ekor merah. Kau tengok kat sini ekor dia warna ni. Ada setengah tu warna dia nak jadi keperang-perangan. Ada setengah warna merah, memang warna merah. Okey, ular ni tak besar, tapi dia boleh memanjang sehingga 24 meter. Panjang 24 meter, 2 kali 3, 6, 8. Boleh sehingga 8. Okey, kawasan habitat dia adalah tanah tinggi, kawasan rendah dan kawasan pertanian. Pemakanan dia masih sama. Dia akan makan benda yang sama lah, tikus, mamalia kecil. Itu adalah makanan-makanan bagi ular jenis ni, red-tail rhesus snake. Okey, kita pergi kepada striped brown speck. Jadi kita kerap jumpa kat, kita boleh jumpa ular lidi jalur, ular lidi. Ular lidi pun ada 3 jenis, 3 spesies tu. Okey, dia punya nama English dia adalah striped brown speck. Bagi nama saintifik dia adalah Dendrolapis caudolinatus. Dendrolapis caudolinatus. Tergelik lidah nak sebut kan nama-nama saintifik dia kan. Nama-nama saintifik dia ni memang kita nak susah nak sebut. Tak kata dia pun, kalau yang lain pun binatang-binatang lain pun tetap ada nama saintifik dia. Kebanyakan nama saintifik ni memang susah kita nak sebut. Memang akan tergeliat lidah. Kalau perlu urut, kena urut lidah. Tergeliat kan. Okey, kepanjangan dia boleh mencecah sehingga 1.5 meter. Dia tak bisa, tak berbahaya. Okey, habitat dia hutan lah, padang rumput. Makanan dia masih sama sebab dia dalam family yang sama. Bila dalam family yang sama ni, pemakanan dia adalah yang sama, hampir sama. Tetap burung kecil, tikus, katak. Itu makanan-makanan bagi Colubridae, family Colubridae. Okey, seterusnya adalah ular lidi. Yang ni pun kita kerap jumpa di rumah, ular lidi. Painted brown speck. Sebab kita kata painted brown speck, tuan-tuan boleh tengok dia punya bentuk-bentuk, dan dia warna macam perak, macam gangsa, perak gangsa. Dia ada ni design ni, warna-warna ni yang kita katakan painted tadi tu. Okey, dia punya kepanjangan dia boleh mencecah sehingga 1.5 meter. Okey, saintifik dia adalah Dendrolapis pictus. Itu nama saintifik bagi ular lidi. Aktif pada waktu siang. Tinggal tadi kan. Okey, ular ni dia ada 2 kategori aktif dia tau. Kita panggil nocturnal dan diurnal. Nocturnal ni maksudnya ular yang aktif pada waktu malam. Dan diurnal adalah betul dan di malam, di siang kita panggil diurnal. So dia aktif ni bila mana dia nak makan, semua makanan dia pada waktu tu je. Okey, bagi ular yang bukan aktif pada waktu siang, maksudnya malam ni dia akan rehat. Dia akan rehat tempat dia. Itu adalah ular yang jenis, dia ada 2 jenis, nocturnal dan diurnal kita panggil. Okey, makanan dia adalah cicak. Okey, yang ni pun kita boleh jumpa juga selalu di kawasan kediaman kita ada. Ular pucuk, yang warna dia warna hijau, tapi dia kecil lah. Dia jenis badan dia memang badan slim, ramping, slim. Okey, kita panggil dalam Inggeris dia adalah Oriental whip snake. Kepanjangan dia boleh mencecah 2 meter. Dia tidak berbisa dan tidak berbahaya. Dan nama saintifik bagi ular ni adalah Ahyatula prasina. Okey. Jadi dia makanan dia masih sama, cicak, belalang, serangga lah. Dia lebih kepada serangga-serangga, lizard dia makanan. Cicak ni. Okey, bentuk badan dia langsing. Okey, seterusnya adalah ular ranting. Sebab apa kita panggil ular ranting? Ular ni kalau kita tak tengok betul-betul, kita takkan perasan. Sebab dia bentuk dia, warna dia macam ranting.
Sebab tu kita panggil ular ranting. Istilahkan nama dia ular ranting. Okay, dia punya nama Inggeris dia adalah Keelbilled Whipsnake, dan dia punya nama saintifik dia adalah Dryopiops rubescens. Saya pun nak belajar ni jenuh terkilat lidah. Okey, tidak berbisa masa tak lama. Dia masih tak bisa, potensi dia tak bahaya. Maksimum dia 1 meter. 1 meter saja. Yang ni okey. 1 meter. Bentuk badan langsing warna coklat. Tu kelebihan dia tu, dia sebagai ejen penyamaran dah. Sebab tu kalau kita kami pernah masuk dah, kami pernah pergi di Sedim semata-mata nak cari ular-ular, spesies-spesies ular kan. Ada yang pernah jumpa ada yang tak pernah jumpa langsung dah. Memang tak pasal ular ni. Warna dia sama dengan ranting. Kena betul-betul perhati. Okey, seterusnya kita pergi kepada tak habis banyaknya kategori ni. Okey, ular kucing taring. Okey, ular kucing taring ni ini memang boleh panjang, 2.8 meter. Dia tidak dia berbisa, tapi berbisa dia hanya pada pemakanan dia sahaja, pada kita tak ada. Tapi bagi manusia yang ada penyakit 3 serangkai ke 4 serangkai ke, jadi benda ni boleh efek, dia boleh mendatangkan simptom pada manusia tu. Okey, dia punya Inggeris dia adalah dog-toothed cat snake. Sebab kita panggil cat snake, tuan-tuan tengok tak nampak lah mata dia. Sebab mata dia mata kucing, macam mata kucing macam tu mata dia. Sebab tu dia namakan cat snake. Okey, dia punya keluarga dia punya jenis dia adalah jenis Boiga. Dia punya nama saintifik dia adalah Boiga cynodon. Dia berbisa cepat. Okey, warna jingga. Okey, muncul bulat. Okey, sebab apa kita kata jenis Boiga ni macam ni? Kepala dia ni dia sini kecil lah, dekat leher dia ni. Okey, badan dia ni dia boleh ni. Dia macam ular yang tadi juga, macam copperhead razor snake. Tapi copperhead razor snake tu dia hanya pada leher dia akan melipat kan. Tapi yang ni dia badan dia kita boleh, kalau kita pegang dia, kita boleh lipat-lipat macam ni. Kita boleh pegang. Tu dia boleh diistilahkan sebagai dia mampatkan tu. Okey, masih sama lah, dia hutan lah, banyak ke hutan di pokok-pokok kan. Okey, pemakanan dia cicak, burung kecil, telur. Telur boleh makan, telur burung lah. Telur burung, bukan telur ayam besar kan. Telur burung. Okey, next Nawi. Okey, pernah tengok tak ular ni? Ni. Pernah jumpa kan? Okey, kebanyakan orang kita dia akan confuse ular ni dengan ular katam tebu. Ular katam tebu dah weh. Ni. Nampak tak? Banded crate, family crate. Kan dia macam tadi juga, tapi dia punya bentuk, dia punya banded dia punya katam ni dia lain. Yang ni katam dia adalah sama. Kan dia punya jalur dia tu hitam kuning, ada yang hitam putih, hitam kuning, hitam putih, hitam putih. Okey, tapi yang ni dia kecil lah. Ada satu lagi nama dia, kita tak panggil terbalik. Kita tak panggil mangrove cat eye snake, tapi kita panggil apa? Golden ring cat snake. Sebab golden ring tu kat sini ni. Maksud dia ni ring golden, ring dia apa? Cincin emas. Okey. Sila kat sini sila bagi yang ular ni adalah berbisa. Tapi berbisa dia hanya pada haiwan yang berkaki 3. Berjari, berkaki 3 pula. Berjari 3. Kaki 3 pelik Berjari 3. Macam contoh dia ayam, katak pula, itik kan. Kalau yang Donald Duck tu bukanlah, Donald Duck tu dia lain, dia kategori lain. Okey, maksud dia bisa dia ni dia lebih kepada haiwan-haiwan tu. Macam mana? Dia macam ni, dia bukan dia kena kaki. Maksud dia bisa dia tu hanya berkesan pada mangsa-mangsa yang jenis berkaki 3, berjari 3, berkaki 3 pula. Okey,
Dia punya habitat dia payah bakau, payah lipah tepi sungai. Okey, pemakanan dia mengkarung, katak, ular, tupai, telur, tikus dan burung. Ni macam-macam binatang-binatang ni yang kaki 3 kan. Okey, patukan dia boleh menyebabkan luka, bengkak dan demam. Maksud dia kat sini bila kita terkena, yang ni antara dia punya simptom-simptom yang akan terjadi pada tubuh badan kita. Okey, disalah anggap, saya kata tadi, disalah anggap sebagai ular ketan tebu yang tadi lah, sebab corak dia yang sama tapi dia punya lebar dia tu tak sama dengan ular ketan tebu tadi. Okey, boleh? Jelas lah? Mesti semua tak sabar nak bawa keluar ulang kan? Saya tengok muka saya taruh dia boleh tiap pola orang bawa keluar ulang saya kita bawa keluar sabar kan? Okey, seterusnya kita pergi kepada ular kucing kepala hitam ataupun black headed kid snake. Dia masih dalam kategori boiga, masih badan dia tu masih yang sama. Dia kecil kat dia macam mana dia beri kita tengok, kita akan nampak macam bentuk tulang belakang dia tu. Memang ketara. Jadi badan boleh mampat. Dia berbisa tapi dia tak berbahaya. Dia tetap ada bisa. Bisa dia hanya pada makanan dia masih yang sama. Dan maksimum yang dia dapat sebelum ni adalah 1.75 meter. Okey, warna dia kehijauan hingga kehitaman di kepala. Maksud kat sini ni, kepala dia ni memang warna hijau ni, warna hijau gelap sikit. Dia macam lumut-lumut, warna lumut. Macam tu. Okey. Dia habitat dia pokok pokok. Pemakanan dia cicak, katak, burung dan mamalia kecil. Saya pun tak sabar. Saya keluar. Okey, ini adalah family Elapidae. Elapidae ni family kobra. Kobra, tedung sela king kobra. Kemudian ular senduk apa? Ular senduk panggil apa Nabi? English? Lupa. Ular senduk. King cobra, spitting cobra, monocle cobra. Lupa dah pun. Okey, hari tadi. Lu dah baru sebut keluar. Betul layak. Ini ni mula. Okey, ni adalah ular tedung sela yang tuan-tuan nampak kat depan ni, tapi saiz tak sama. Yang ni betina ni kecil. Tapi yang ni pun kalau kena pun boleh dead. Okey, English dia kita panggil king cobra. Nama saintifik dia adalah Ophiophagus hena. Hena ni kemungkinan saya rasa nama orang ni, orang yang mula-mula jumpa ular ni. Masa dia ni dulu punya orang dulu kan, memang dah tak ada kan. Rakam lah. Malu. Okey, jenis bisa dia adalah berbisa. Potensi deadly, dia kata tadi tu, potensi dia mematikan. Okey, dia boleh mengeluarkan yang saiz dewasa. Saiz dewasa dia maksud dari panjang dia di antara, dia boleh bercecah jauh ni. Dia punya 5.85 apa? 53, 15, hampir 18 meter dia boleh pergi. Maksud dia ular yang besar ataupun kategori dewasa ni, dia boleh kontrol yang bisa dah. Dan bisa dia boleh dirembeskan sehingga 10 ml. Banyak 10 ml. Bukan sikit tau. Bisa dah boleh menumbangkan seekor gajah, jadi kata dalam tadi 7 ml pun dah boleh memautkan sehingga 20 ke 30 nyawa manusia. Bayangkan tuan-tuan, bayangkan 10 ml. Nanti kita try cuba keluarkan bisa dah, ada botol kan. Okey. Ada tulis. Ni jenis dah. Dia boleh merupakan sistem saraf. Kita panggil neurotoxin lah. Jadi saya cakap neurotoxin, hemotoxin, cytotoxin. Yang ular tadi tu, saya lupa nak sebut. Yang ular yang kata tadi, yang macam ular kata tebu tu kan, dia punya toksin dia kita panggil dermatoxin. Okey, pemakanan yang paling favourite dia biawak. Dia paling favourite biawak. Tapi ular-ular lain pun kalau kita bagi dia makan ke, bila dia lapar dia makan. Okey, apa lagi ya? Okey, ular senduk. Ular senduk ni ada dua jenis. Satu tuan-tuan tengok kan, satu yang ada O kat belakang. Dia ada yang O, ada yang U. Dia yang U ni asal dia ular senduk yang di negara India. Kalau kat kita ni banyakkan dia macam O. Okey, yang ada O ni bukan jenis yang menyembur, yang boleh sembur. Dia ular senduk tapi warna hitam, tapi dia tak ada tanda, dia tak ada ni marking belakang. Yang tu yang jenis spitting. Yang tu tuan-tuan kena jaga bila tuan-tuan berhadapan dengan dia, elakkan tuan-tuan mata tuan-tuan dekat dengan dia.
Tapi kalau jenis tu pun jarak pacutan dia pun jauh tu. Kita tunjuk sekejap ya. Ni Spitting Cobra Naja Sumatrana. Yang tadi tu Naja Kautia tadi. Naja Kautia, dia punya nama saintifik dia. Okey, yang ni spesies yang dia sama. Beza dia tak ada O yang tadi. Okay, next week. Okey, dia punya kepanjangan dia boleh mencecah sehingga 1.2 meter. Berbisa potensi mematikan. Tuan-tuan bayangkan yang ni kecil kan, tapi dia punya bisa lagi kuat pada yang ni. Yang ni yang paling ke-6, paling last. Sebab dalam kategori berbisa ada 6, dia yang ranking ke-6. Yang ni atas pada dia. Tapi kita lebih takut dengan dia kan, sebab dia panjang, besar. Okey, pemakanan dia tikus katak. Kata dia jarak semburan dia tuan-tuan boleh tengok sehingga 3 meter. 3 meter panjang. Jauh, panjang pada jauh. 3 meter. Ada maskot. Okey, semburan dia tak boleh bawa kematian. Okey, contoh andai katalah, kalau kita minta dielakkan lah. Contoh andai kata tuan-tuan terkena semburan Spitting Cobra ni pada mata, tuan-tuan jangan sesekali tuan-tuan panggil apa? Tenyeh, gosok. Tenyeh pula. Gosok mata. Okey, tuan-tuan cuma perlu buat sementara tuan-tuan nak pergi ke hospital, tuan-tuan cuma cari pek air kan. Okey, tuan-tuan terkena sebelah kiri. Okey, tuan-tuan cuma just alirkan air tu ke mata tuan-tuan, tapi jangan tuan-tuan duduk belah sini. Kalau tuan-tuan duduk belah sini, masuk sini kena mata sini pula, duduk buta jadi kasih selamat kan. Okey, tuan-tuan kena duduk sebelah sini. Faham tak? Boleh ya? Okey, jangan duduk belah sini. Ini jadi abang kasih langsung. Okey. Kepanjangan 1 meter, warna hitam berkilat. Okey, warna dia lagi gelap dan shining daripada ular yang tadi tu, ular senduk, ular O tadi. Okey, kadang kebanyakan kita istilahkan ular ni sebagai ular tedung senduk, betul tak? Kan kita dah panggil ular tedung senduk kan? Okey, tedung ni hanya kepada Ophiophagus henna sahaja. Saya tak ada istilahkan ular tedung senduk, tak ada. Ular senduk sahaja. Sebelum ni memang kita sebut macam tu kan. Saya dulu pun sebut macam tu sebelum saya dilibatkan dalam squad ni kan. Memang kami belum panggil ular tedung senduk. Mereka tedung ni hanya pada King Cobra sahaja. Dia ni hanya ular senduk ataupun ular sembur. Okey. Ular katan tebu. Ini masih dalam keluarga Elapidae. Elapidae ni kebanyakan ular-ular yang berbisa sahaja. Elapidae, family Elapidae. Okey, nama saintifik, nama Inggeris dia adalah banded sebab dia banded banded. Apa banded? Banded bahasa Melayu boleh ah? Band. Jalur. Betul. Jalur, banded. Jalur. Sebab tu kita istilahkan sebagai banded. Okey. Krik adalah krik jalur. Bukan banded jalur. Tak apa. Okey, nama saintifik dia adalah Bungarus fasciatus. Sedap nama Bungarus fasciatus. Tapi kalau kena bisa dia bunga apa mana dua batu nisan. Okey, berbisa. Maksimum saiz dia 2.5 meter. Okey, badan dia mempunyai katam. Katam banded, katam kuning dan hitam. Dah dia sama besar. Yang tadi tu tak sama besar. Yang tadi tu dia macam cincin kan. Okey, bahagian kepala dia kalau tuan-tuan nampak memang ada corak V ni. Allah pendek pula. Dia ada tu. Nampak kan? Tu yang kita katakan corak V tadi tu. Okey, badan dia seakan 3 segi. Maksud dia dia akan bentuk, dia nampak bentuk tulang belakang dia. Kita akan nampak spina dia tu. Okey, bisa dia boleh melumpuhkan sistem saraf. Dia masih dalam neurotoksin. Dikenali sebagai silent killer sebab ular ni bila dia patuk kita tak nampak tau. Kita just nampak kesan patukan je. Kalau yang ni dia patuk, kita akan nampak darah keluar. Dari segi situ pihak medik boleh detect, boleh kesan lah. Patukan jenis krik ataupun patukan jenis King Cobra. Silent killer ni sebab bila dia patuk, kita hanya nampak kesan patukan, tapi dia akan makan dalam. Orang panggil makan dalam.
Boleh? Faham lah? Umur macam blur orang ulang ni. Biar kita buat keluar ni tak blur. Oh, pakai seronok nak main dengan main ni. Bahaya. Okey, habitat dia hutan rendah, kawasan berhampir. Mana dah? Oh, ini ah. Oh, ni. Okey. Dia lebih kepada kawasan-kawasan lembap. So dia kawasan yang tadahan hujan. Tadahan hujan contoh macam di sini di Taiping kan. Ke Taiping memang kawasan tadahan hujan. Kita boleh jumpa yang ni paling banyak, paling kerak. Ataupun di Selim, Latar Selim. Banyak-banyak tempat-tempat yang dekat dengan sungai kita boleh jumpa dah, dekat dengan puncak Ayak. Kawasan lembap. Okey, pemakanan dia adalah katak, ular kecil, lizard, ikan dan telur haiwan reptilia. Okey, seterusnya adalah ular katam payung. Inilah yang paling berbisa di antara 6 spesies berbisa tadi. Dia nombor 1 yang tadi tu, nombor 2 yang ni yang paling berbisa. Kita panggil ular katam payung ataupun Malayan crate. Dia punya saintifik dia adalah Bungarus candidus. Berbisa potentially deadly. Dia boleh memanjang sehingga 2.3 meter. Masih yang sama. Toksin dia adalah yang sama. Dia kasih sarang saraf. Tu merupakan ular yang paling berbisa Malaysia. Okey, kawasan yang sama, kawasan pertanian, kawasan-kawasan dekat dengan Ayak. Katak, ular air dan spesies lizard. Mana yang ni kalau kita terkena patukan, kebanyakan adalah pada below pinggang kita. Memang below lah, sebab dia lebih kepada kawasan-kawasan bawah air lembap. Okey, seterusnya adalah ular katam kepala merah. Dia masih dalam keluarga crate katam, masih dalam keluarga katam. Tapi yang ni kita jaranglah nak jumpa. Yang anggota Wakatapai kena yang ni? Bukan. Itu coral. Coral blue snake. Dalam ni tak ada dalam slide ni. Dia ada satu lagi, coral blue snake. Warna dia biru, warna memang cantik. Anggota Wakatapai memang terkenal seorang. Tapi dia tak panik. Dia satu ular ni kalau kita kena, kita jangan panik. Sebab bila kita panik, kita punya sistem jantung kita akan berfungsi lebih laju. Bila dia pump laju, darah lancar, lagi cepat. Okey, bahagian atas berwarna biru kehitaman, badan dan kepala ekor berwarna merah. Kepala dan ekor dia merah. Muncung yang tumpul dan mata yang kecil. Dia punya mulut dia tak macam ular lain. Ular lain dia macam ada lebih sikit kan. Macam dia macam kena potong mulut dia. Memang bentuk dia macam tu. Okey, dia hutan tanah rendah dan hutan jarang. Ular dan cicak. Okey, seterusnya ular karang belang ataupun banded Malayan coral snake, Cleopis intestinalis. Lagi susah sebut ni. Okey, berbisa, potensi berbahaya. Bila pendek dia 50 cm tak banyak pun. 50 cm maksudnya pembaris hitam. Pembaris sekolah tu 30 cm kan. Panjang sikit lah. Kata tak panjang lah dia punya ni. Okey, warna dia coklat gelap kehitaman. Yang ni unik dia, tapi tak nampak lah gambar ni. Kalau tuan-tuan belah bawah badan dia, dia warna hitam putih lah. Yang ni, bawah dia hitam putih kan. Tak ada ni. Ni saya kata ular karang. Tadi pergi petaulik tadi. Dia. Okey, kawasan dia adalah tanah daun-daun kering. Maksudnya kat mana ular ni ada daun-daun kering, memang situlah kawasan dia. Ada setengah kalau tuan-tuan masuk dalam hutan, tuan-tuan pergi trekking, pergi campsite ke apa, kalau tuan-tuan jumpa timbunan daun, jangan tuan-tuan pergi ni tau. Sebab tu adalah tempat ular king bertelur. Telur dia boleh dihasilkan 60 ke 80 biji bagi ular king. 60 ke 80 biji. Dia akan mengawan pada suhu 30 ke 32 darjah Celsius buat susu dia. Tapi dia punya jenis dia, lepas dia bertelur dia tinggal. Yang si jantan yang akan mengawal kawasan tu. Betina ni sebab apa? Sebab jenis dia ni, kita pergi balik ni sebab saya tertinggal tadi. Jenis ni bila anak dia lahir, dia boleh makan balik anak dia. Sebab tu memang dia dah, orang kata Tuhan dah buat macam tu kan. Jadi bila dia dah lahir sehingga dia dah bertelur, dia akan tinggalkan tu. Mana yang si jantan ni akan jadi guard, jadi security. Memang dia akan jaga tempat tu.
Okey, makanan dia ular kecil. Ini yang saya cakap tadi tu, anggota wakaf tapai jurulatih sekali dengan kami lah. Terkena ular ni. Tapi dia tak panik. Dia kalau ikutkan doktor pun terkejut sebab tak ada efek ada tau. Tapi dia just makan painkiller lah. Kau pernah painkiller lah. Dia makan painkiller tapi simptom tu tetap ada. Simptom ada tapi dia cepat pergi ke hospital. Kalau kena ni memang berbahaya. Dia kecil lah. Dia punya size dia tu kecil. Dia kepala dia macam tu lah, jenis kepala tumpul. Dia macam tadi lah, macam tadi yang ular katam kepala merah tadi lah. Dia sama. Beza dia dekat badan. Kadang orang salah faham ular karang biru dengan ular katam kepala merah tadi. Masalah ular ni bila terkena macam tu lah. Kawan saya kena tu memang tak ada antivenom dia. AV dia tak ada. Jadi diorang just bagi ubat tahan sakit, kemudian masukkan air, cuci macam tu ya. Memang dia tak ada antivenom sebab dia badan dia kecil. Panjang 1.8 meter tapi dia kecil. Dia punya bentuk saiz fizikal dia. Pemakanan dia ular kecil, kawasan habitat dia tanah rendah. Kawasan pertanian. Okey, kita pergi kepada keluarga Viperidae ataupun ular kapak. Okey, ular kapak yang pertama adalah ular kapak tokong ataupun Wrangler's pit viper. Tropidalamus wranglei, dia punya nama saintifik dia. Berbisa, potensi dia tidak berbahaya. Tapi ular ni memang kecil-kecil lah. Memang dia sel dia tak besar. Jadi cara kita nak bezakan ni, ular ni betina lebih besar daripada kecil. Mana kalau tuan-tuan nampak ular ni ada berpasangan, tuan-tuan boleh nampak yang kecil tu jantan, yang besar tu betina. Okey, bentuk kepala segitiga. Kelebihan yang mudah kita nak cam ular kapak ni dari segi kepala dia. Kepala dia memang lain daripada ular lain. Dia je kepala dia bentuk tiga segi. Ular ni tak ada, ular lain bentuk kepala yang sama. Okey, bisa dia adalah jenis himo. Yang ni yang nombor 1 tadi crate. Dia adalah nombor 2, ranking yang kedua, yang kedua ranking dalam family katam tadi. Yang pertama ni family viper, ni family yang kedua yang berbisa. Okey, ular kapak bakau Shaw pit viper Trimeresurus purpurmuculatus. Buat. Okey, panjang dia boleh mencecah hanya 100 cm. Dia sebut Purpuriomaculatus. Bukan Oreo, ini ingat Oreo lah. Okey, bentuk kepala segitiga masih sama sebab dia adalah keluarga ular kapak. Berwarna hitam kehitaman, warna hitam ke coklat. Okey, bisa yang tadilah hemotoksin. Dia duduk di payah bakau lah. Sebab tu dia dinamakan ular kapak bakau. Masa kawasan pokok bakau ni dia banyak lah. Memang senang jumpa lah ular jenis ni. Okey, pemakanan dia tikus, burung, mamalia. Mamalia kecil ni contoh macam tu lah. Okey, ular kapak Borneo. Kalau tuan-tuan tengok Borneo kan memang tempat kita memang tak ada, hanya di Borneo sahaja. Okey, nama English dia adalah Bornean Killet pit viper. Saintifik dia adalah Tropidolamus subbalnulatus. Oh, nama dia orang pening lah nama ni. Saya terpaksa khusus sebulan untuk apa-apa yang nama ni. Tak nampak lupa kok. Okey, jenis bisa dia berbisa. Potensi dia berbahaya. Ini potensi bahaya ni. Okey, untuk dia sama. Jantan mesti kecil daripada betina. Dia duduk kat pokok, habitat dia memang pokok. Dia takkan duduk bawah. Habitat dia hanya di pokok. Mana kalau orang yang kena patuk bahagian atas ni, mesti kategori ular-ular habitat dia adalah pokok. Hanya terdapat di Borneo, Malaysia sahaja. Lepas tu dia dinamakan ular kapak Borneo. Makanan dia tikus, burung. Okey, seterusnya ular kapak bodoh. Siang ada dibodohkan. Ular kapak bodoh. Ular, sebab dia dinamakan ular kapak bodoh ni sebab dia duduk macam tu ya. Tapi kalau kita dekat dengan dia, memang dia patuk dia tu memang bahaya, boleh mematikan lah.
Okey, nama Inggeris dia adalah Marian Pit Viper. Nama saintifik dia adalah Calocelesma rhodostoma. Kepanjangan dia boleh mencecah sehingga 1.4 meter, berbisa, potensi berbahaya. Mana fizikal dia masih sama lah sebab dia dalam kategori Viper kan. Toksin yang sama. Okey, ni kategori ular jenis di air, Hemeropsidae. Okey, ular air kadut, ular ayam ular air kadut ataupun puff face water snake, Hemoloposis bucata. Okey, dia punya kepanjangan dia boleh mencecah hanya 1 meter. Dia berwarna coklat, oranye dan merah, punya belang hitam di badan. Okey, mudah dikenali dengan corak. Okey, kepala dia lain. Kat ni kalau kita jumpa jenis corak macam ni, kita tahu dah ni ular air kadut kita panggil. Okey, dia habitat dia adalah payak air tawar, kolam, hutan lembap. Okey, makanan dia ikan kecil dan katak. Okey, ular air kelabu, grey water snake. Ni ular ni kita jarang lah nak jumpa, susah jumpa. Jarang. Kalau ikutkan banyak lagi. Slide ni tak semua ada. Kalau saya nak ni memang tak habis, tak cukup 2 jam. Kita nak tunjuk ni lagi, tak ada tunjuk lagi, mau merajuk tengok ulang kan, cerita lebih. Okey, sekian, terima kasih. Ada soalan sebelum saya buat keluar ulang? Ada? Tuan ada tuan? Aku pula. Pergi senang lah, tak susah kan? Hospital mana yang ada ini? Okey, untuk AV ni hanya hospital-hospital besar sahaja. Hospital yang macam di daerah pun tak ada. Kita kena pergi hospital besar. Contoh macam kalau Sungai Petani, hospital besar Sungai Petani, Alustar. Kalau Penang, General Penang. Kalau Selim saya tak pasti tuan. Kalau dia macam ni lah. Kalau hospital tu memang hospital pakar, mesti ada. Dan AV ni dia ada kategori lah. Dia ada kalau family ular ni dia tak boleh bercampur dengan AV yang lain. Dia khas untuk dia. Kalau monocle cobra punya AV dia saja. Ada yang setengah tu walaupun dia dalam family yang sama, dia boleh guna untuk yang ular lain. Jadi okey, bila saya lupa nak beritahu tuan-tuan untuk tuan-tuan elakkan macam mana kita nak elakkan ular daripada main kat rumah kan. Okey, yang paling penting kat sini tuan-tuan boleh gunakan netting ataupun pukat jaring lah. Okey, tuan-tuan boleh blok kawasan sekitaran tuan-tuan lah. Okey, kalau kawasan tuan-tuan tu dekat dengan hutan-hutan, kau boleh clearkan sikit hutan yang berhampiran dengan perumahan tuan-tuan. Okey, kalau kata yang duk semang duk beritahu beli sulfur lah, beli belerang tu, tak jadi tuan-tuan, bohong lah. Dia lalu macam tu ya, sama dia akan lalu sama je. Okey, lagi ada soalan? Jom. Kalau kita pergi mancing Okey. ular apa bakau? Okey. Kalau kata misalnya kita kena patuh, jadi apa tindakan kita? Dia macam ni. Sebab adakah kita kena bawa peralatan apa-apa waktu kita nak pergi mancing? Pasukan ataupun sahabat kita terkena pasukan, first sekali kita minta dia tenang. Itu adalah yang paling penting, adalah tenangkan dan kurangkan pergerakan dia. Sebab kadang kalau kita nak bawa, kita perlu bawa anti-venom. Anti-venom tu tuan-tuan nak beli mahal tuan-tuan. Kalau ular yang jenis ular laut masin, dia punya anti-venom dia tu jenis cecair tau. Dia punya botol dia besar ni dan tinggi ni. Tuan-tuan tahu harga dia berapa? Hampir 50,000 sebotol. Kalau tuan-tuan nak beli ni, boleh bayar itu. Jadi yang tu lah penting tuan-tuan. Tuan-tuan kena kurangkan pergerakan dan dapatkan bantuan segera. Andai kata sahabat tuan-tuan tu collapse, tuan-tuan kena buat segera bantuan CPR sementara medik nak sampai. Boleh ya? Okey, lagi ada sebelum saya nak keluarkan ular. Dia teori sejuk. Ada slide tak ada tadi? Tak. Oh, tertinggal. Okey. Ini adalah
benda-benda yang dilarang bagi bila kita terkena pasukan. Elakkan daripada tuan-tuan toreh. Tuan-tuan pernah tengok kan? Okey, tuan-tuan pernah tengok dalam video kan? Tuan-tuan pernah tengok dalam YouTube dan TikTok ah. Saya dah tengok sebelum ni. Dia terkena pasukan king cobra, sahabat dia ambil pisau dan sahabat dia toreh. Dia ingat dengan cara toresan tu pisau takkan keluar. Pisau takkan keluar sebab bila kita dah bernafas, paru-paru dah berfungsi, jantung dah berfungsi, darah dah jalan tu tak? Jadi pisau tu akan mengalir. Mana bila toksin tu jenis saraf, dia akan attack saraf je. Bila toksin tu jenis membekukan darah, dia akan membekukan darah. Jadi kita jangan sesekali toreh ataupun kita sedut. Macam tuan tahu kan, dia sedut kan, darah kita tak jadi pun sedut, bohong kan. Okey, sedut jangan, toreh jangan. Mana masa dia kena batuk tu jangan bagi dia minum minuman yang berkafein, dan jangan sesekali isap rokok. Bagi dia isap, ada tengah kan, oh dia ni isap rokok dulu, tentang medik nama kan, kawan pun isap rokok, isap. Jangan lah, tak boleh. Tahu kan? Ni rawatan awal. Tinggal ni, minta maaf tuan-tuan. Okay, kita pergi cepat sikit. Ada yang lampu dah 11 suku lah. Okay, first kali kita kena pasti spesies. Macam mana kita nak kena pasti? Maksudnya kalau tuan-tuan tak kenal ular tu jenis macam mana, just ambil gambar. Gambar tu kita akan tunjuk kepada pihak medical. Okay, tenang dan kurangkan pergerakan. Elakkan dia terlebih pergerakan dia kena kurangkan. Okay, rawatan ni ada banyak. Dia ada 1, 2, 3 kan? 4. Tapi rawatan ni lebih kepada untuk medical lah. Boleh. Memang luas sikit. Okay. Yang tu yang paling penting, dapatkan rawatan segera ke hospital. Mana bila sahabat tuan-tuan kena batuk, yang tu je boleh buat tuan. Tuan apa ni? Arif. Yang tu je yang boleh buat. Kita jangan buat yang lain. Tapi kalau kata dia collapse, mesti kena buat CPR. Chances dia nak hidup tak hidup tu urusan yang Maha Esa kan, dia yang tentukan. Jadi kita hanya berusaha sementara medik nak sampai. Jangan sesekali sedut. Semua tu tak mitos yang tak boleh. Okay, lagi ada lagi soalan? Tuan-tuan belakang ni, cik kau, adik, puan, Kak Long. Ya? Ikat pun jangan. Okey, apabila tuan-tuan ikat, tuan-tuan akan merosakkan saraf dia lagi. Dia macam ni tau. Okay. Tuan-tuan blok kan? Okay, bila tuan-tuan blok, cuba buat. Okay, bila tuan-tuan blok ni, tuan-tuan macam ni kan? Okay, dia akan jadi pucat lah. Apabila tuan-tuan buka ikatan, dia akan terus dia macam jadi macam dia macam explode, dia macam meletup lah. Dia akan mengejut. Bila mengejut tu lagi usah kita saraf. Jangan ikat. Yang tu ya, yang kita boleh buat yang tu ya. Hanya kena pasti dia. Kalau kita tak cam, ambil gambar. Kalau ada ular tu ada, bawa ular tu ke hospital. Sebab dia nak tentukan antivenom. Kadang kita tak kenal pun ular jenis macam mana. Yang tu je kita boleh buat. Okey, lagi ada soalan? Ada? Cik nak cakap? Ada? Lagi ada? Tak ada? Nak bawa ular? Semua tak tebak ni. Ni antivenom saya cakap ni. Dia ada dia punya kategori ular dia sahaja. Ini je. Okey, yang ni dia jenis serbuk. Serbuk kemudian dia akan masukkan cecair dan mix. Tapi kalau ular yang air masin dia hanya cecair. Adalah ni Nawi. Tak. Kan? Hampir yang cecair tu pun hampir 50,000 sebotol. Kalau ni cerita pasal ular lah. Kalau ikan pari dengan ikan sembilan, ada proses yang sama berlaku. Dia akan tak sama. Ular dengan ikan bisa ni hasil daripada pemakanan dia sendiri. Apa yang dia makan yang ikan bisa. Okay, ini adalah kisah-kisah pasukan. Tuan-tuan tengok. Ni gedung. Ni jenis timur. Dia menyerang darah. Dia boleh membekukan darah semua. Yang ni adalah kakak ni boy. Sawah. Jadi yang ni bukan toreh dah, sawah. Ni tu
kata bahayanya ular sawah ni, sebab tu dia dalam kategori deadly. Sebab bila kita luka terbuka. Okay, next. Okay, yang ni bagi ular kapak kita guna teknik RBP. RBP ni maksudnya kita akan marking daripada pangkal. Kita tengok tahap kebekakan dia. Itu adalah kaedah rawatan bagi ular jenis viper. Kita akan marking, kita akan bubur tarikh. Selepas sejam ke ataupun 30 minit ikut lah. Kita nak letak kapak, kita akan tengok tahap kebekakan dia. Kalau dalam setengah jam pun tahap kebekakan dia lebih kurang dalam 3 ke 4 cm, maksud dia memang bisa tu kuat. Dia tu kita nak tengok. LRPD ni adalah keluarga ni ya. Keluarga King, Cobra semua ni. Ni adalah rawatan dia, kita panggil PIB. Kita just basuh, kemudian pakai elastic bandage dan kita buat balutan. Balutan dia ada cara dia kena buat balutan, kena jadikan X. Sebab kita nak kurangkan pergerakan ni, kulit ni. Lapisan yang bawah kulit ni, kita panggil okey, yang ni saya cakap tadi tu kena spitting cobra tadi tu. Ni kita just guna air bersih, air mineral ke. Kalau tak ada, tuan-tuan boleh guna air sungai pun yang bersih kan. Okay, tuan-tuan boleh guna. Yang ni lah adalah rawatan bagi jenis-jenis patukan. Ya. Maksudnya ular tu dia memang efek mata kita dia. Ya. Dia mata. Dia akan tembak ke mata kita. Tu dia punya batangnya spitting cobra. Dia takkan tembak tempat lain. CPR tahu kan? Semua tahu CPR kan? Tahu tak buat CPR? Tak tahu lah. Masa tak cukup. Nanti lah, dalam sikit next day nanti kita buat untuk yang kelas CPR. Nanti ada CPR. CPR ni penting tuan-tuan lah. Sebab apa? Sekarang ni dah banyak kes melibatkan jantung lah tuan-tuan. Sekarang ni banyak, terlalu banyak. Jadi bila CPR ni bukan kita nak guna pada orang awam je, pada family kita pun kita boleh. Okey, kurangkan pergerakan tuan-tuan lah. Sebab tedung selor King Cobra adalah berdasarkan pergerakan. Kalau tuan-tuan banyak bergerak, dia akan putus tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan bergerak, dia akan tinggal. Okey, sekarang partner saya akan keluarkan ular sawah. Saya untuk hari ni bukan nak minta nak ajar tuan-tuan untuk main ular, janganlah. Saya nak tuan-tuan tahu bagaimana tuan-tuan bila berhadapan dengan ular sawah tu. Sebab dia ada jarak. Macam mana kita nak kena jarak patukan dia, macam mana kita nak kira jarak yang selamat. Okey tuan-tuan, apabila tuan-tuan berhadapan dengan ular sawah, jangan tuan-tuan pergi sentuh badan dia lah. Sebab ular sawah ni dia attack berdasarkan haba. Faham? Nampak? Tuan-tuan nampak dia kan? Sahabat saya bagi satu hembusan adalah untuk menghasilkan haba, dia akan attack kat haba tu. Tapi kalau saya duduk sini, dia boleh main sini bila masa saja sebab dia berdasarkan haba. Okey, kalau dah. Okey, tuan-tuan nampak bentuk. Okey, tuan-tuan nampak bentuk lingkungan S dia. Okey, ular sawah ni kita nak tahu jarak dia. Bentuk S yang pertama ni, daripada kepala sampai ke badan ni bentuk S, itulah jarak dia boleh pergi. Kalau tuan-tuan anggarkan dia boleh jarak ni adalah 2 kaki, maksudnya tuan-tuan perlu duduk melebihi 2 kaki. Janganlah melebihi 2 kaki sampai tuan-tuan duduk macam ni. Yang kedua. Kan? Nampak? Tuan tengok. Ini kan? Ya? Sini, 1, 2 sampai sini. Lebih kurang dalam 2 kaki, dia boleh pergi 2 kaki. Itu adalah kita nak kena pasti jarak pasukan ular sawah. Faham tak? Okey, saya minta sahabat saya bagi sekali lagi haba. Tuan-tuan tengok apa akan jadi. Okey, tuan tengok sekarang ni. Tuan-tuan nampak daripada kepala sehingga ke sisi tepi tu. Nampak tak? Sisi hujung tu. Okey, itu adalah jarak pasukan dia lebih kurang sekaki setengah, 2 kaki lah. Maksudnya kalau sekaki setengah, tuan-tuan hanya duduk 2 kaki ataupun 3 kaki. Itulah jarak yang selamat. Okey, tuan-tuan nampak dekat bawah mulut dia tu ada lubang-lubang kan? Betul tak? Itu adalah kita panggil pit organ. Mana dia akan kesan apa daripada situ. Yang dia keluarkan lidah tu, dia nak ambil benda-benda yang ada sekeliling dia. Mana dia kesan ni, dia akan hantar ke otak dan benda tu dia akan
bagi tahu dia apa yang nak buat. Jadi kalau kita dia dah berhantar, dia kata patut, dia kata patut. Okey, apabila tuan-tuan berhadapan kepada sawah, tuan-tuan jangan pergi belakang tau. Sebab jarak patukan depan dengan belakang berbeza. Kalau belakang dia boleh lagi jauh pergi. Kalau depan kita tahu hanya 2 kaki dia boleh pergi saja patukan dia. Boleh ya? Ini adalah jarak yang selamat. Tadi S dia sampai ke sini tau. S dia sampai ke sini. Kalau tuan-tuan kira S tu 3 kaki, dia boleh pergi 3 kaki lah. Dia takkan lebih. Okay, nanti kita akan tunjuk yang macam mana kita nak kena pasti King Cobra pula tahap jarak patukan dia. Dia kalau kata dia duduk dalam keadaan request ni, tuan kena ambil lebih sikit kaki ataupun setengah kaki. Bila dia request tu, dia akan beli fee lagi jauh. Kalau kata dia straight tu, jarak patukan dia tu akan panjang tu je. Kalau dia ada request, macam ni kan. Bila dia request, jarak patukan dia akan lagi jauh. Dia akan beli lagi jauh. So nak tahu jarak patukan dia, tuan-tuan boleh tengok ni lah. Lingkaran S ni. S nombor 1, S nombor 2 ni. Kat sini. Jarak ni lebih kurang dalam macam ni, dalam 2 kaki setengah ataupun 3 kaki lah kedudukan kita. Jadi kalau kata jarak selamat, kat sini pun selamat. Tapi kalau nak berhadapan dengan dia ataupun kita nak tangkap nak ni dia, 3 kaki pun dah lah keadaan jarak selamat kita. Tuan-tuan dia boleh kepok lagi jauh. Jangan kita membelakang dia lah. Kalau boleh kita berhadapan dengan dia tu. Boleh clear kan, faham? Dia bukan ada tuan-tuan untuk main ulang. Ni saya nak terangkan tuan-tuan macam mana dia tuan-tuan berhadapan dengan dia. Tuan-tuan nak kenal jarak patukan dia macam mana. Jarak yang selamat. Kemudian ular ni bila tak ada pergerakan ataupun tiada kita tak buat pergerakan yang kuat, cepat, dia takkan attack. Dia anggap kita ni macam pokok je. Dia kalau kita macam teduh slow pun, bila tiada pergerakan, dia takkan attack kita. Kemudian dia akan attack pun kalau jarak tu sampai, ataupun jarak yang dia target dia sampai, baru dia akan patuh. Ada soalan tentang ular sawah? Tak ada. Nak start jantan betina ni, kita kena tengok dia punya kemaluan dia. Dia ada satu alat tu untuk kita nak ni lah. Apa nama alat tu? Alat apa yang tu dia? Sawah. Okay, tuan-tuan nampak ni? Kita kena buka daripada Bila dia pelik tuan-tuan tuan-tuan kena buka daripada ekor ikut dia punya belitan dia tu. Contoh di tangan, kalau di tangan. Okay, tapi sekarang ni tuan-tuan kalau besar, tuan-tuan kena lockkan dulu kepala dia tau. Habis lock. Nanti. Okay. Kepala dia, bila kita nak lock dia, kita kena masukkan celah ni. Ambil tu ni. Ni kan? Kita akan kepik dia. Bila kita dah kepik kepala dia, kita dah boleh freekan tangan kita. Jadi bila kita dah free, kita kena buka daripada belitan daripada ekor dah. Kita akan buka. Dan ni, lepas tu Dia straight kan dia. okey, nak tunjuk kat tuan-tuan, tuan-tuan nampak tak? Okey. Yang tak korang. Okey, tuan-tuan nampak lubang-lubang ni? Ni kan? Okey, lubang-lubang ni lah dia akan kesan kita punya apa dah. Nampak tak? Sensor dia lah. Dia panggil pit organ. Okey, macam mana kita nak tengok jantan ataupun betina? Okey, kat sini. Duduk diam. Okey, dia ada 3 kaedah. Okey, kaedah yang pertama untuk kita tentukan jantina ular ni adalah berdasarkan visual ataupun fizikal dia. Kita boleh tengok warna dia, kita boleh tengok saiz dia. Macam kalau saiz ni tak semua ular kita boleh tentukan. Kalau macam ular kapak tadi boleh lah. Sebab ular kapak kalau jantan dia akan lebih kecil daripada betina.
Okey. Yang kedua adalah kita akan cek bahagian happy penis. Happy penis ni maksud dia kat sini. Ekor dia. Dia kan bawa ekor. Sini kan? Ekor dia. Jantina dia kita akan tengok dari sini. Mana ada kita akan tolak daripada bawah ke atas, kita akan tolak, tapi kena ada teknik lah. Jadi kalau jantan dia akan keluarkan satu macam jantan lah kan. Dia akan keluar macam tu lah. Kalau betina dia akan keluar ke bawah. Itu adalah teknik yang kedua. Dan teknik yang ketiga kita akan gunakan adalah probing tool. Probing tool ni maksudnya kita akan masuk dekat tempat ni. Tempat ada apa? Lokasi seksual dia kan kita panggil kan. Hemi penis tu kan. Okey. Maksudnya kita akan dia punya tool dia tu macam besi. Kemudian depan tu dia macam kepala cendawan apa tu yang panjang tu? Hinoki apa? Hinoki. Ya, okey. Hinoki tu. Dia bentuk macam tu juga. Kan? Jadi kita akan cucuk daripada badan dia ke ekor. Maksudnya kedalaman tu kita akan tentukan berdasarkan kiraan sisik dia. Okey, kalau kita kira kedalaman besi yang kita cucuk tu kita keluarkan. Kemudian kita tengok kalau sisik daripada badan ni kita kira melebihi 3 kali sisik, itu adalah jantan. Kalau below 3 sisik itu adalah betina. Itu adalah teknik-teknik yang guna. Tapi kalau yang nak buat tu puan berita ni. Kalau nak buat tu kena yang mahir buat lah. Sebab kalau kita tak pandai, kita akan merosakkan dia punya sistem seksual dia punya semalam dia. Itu teknik kita nak kenalkan macam mana jantan mana betina. Boleh faham? Bukan senang nak dapat hantar mic ke gelang mic. 999. Okey, lebih dah ada, check dah. Boleh, clear setakat ni ulas sawah. Ini adalah teknik kita nak pegang, nak lekat kepala ulas sawah. Tapi tuan-tuan jangan buat Yang dia buat sini. Walaupun ada video. Buat tuan-tuan, buat gigi dia. Buat berita ni. Ini ambil Okey, tuan-tuan mesti pelik macam mana bomba tangkap ular yang besar ni nak masukkan dalam karung kan. Ini adalah teknik nak masukkan dalam karung . Ini teknik yang bomba belajar. Tak boleh boleh kan? Okey, kita akan masukkan pada hujung bucu mana? Okey, kita akan masukkan pada bucu ni dan kita akan tekan ke tanah. Kemudian kita akan beritahu kat member jangan lepas lagi tau. Okey, kita akan tukar tangan kita. Okey, buat. Ini adalah teknik yang digunakan pihak bomba macam nak masukkan ular dalam karung kan. Tak boleh. Selagi sahabat kita tak habis, selagi tu yang depan ni jangan sesekali lepas. Kalau kita lepas, apa jadi? Lari. Bukan, tunggu lagi. Kamu dah lari. kalau terlepas, ya aku salam. Okey, boleh. Ini adalah teknik yang digunakan untuk memasukkan dan menangkap ular di dalam karung. Okey. Jangan bergerak. Please, tolong jangan tuan bergerak sebab dia akan ikut pergerakan. Jadi belakang tu jangan bergerak. Okey, untuk kick cobra, kita akan tengok tahap ketinggian dia bangun. Kalau dia tinggi dia adalah 2 kaki, itulah jarak patukan dia akan
mematuk pasau. Itu ketinggian dia macam ni kan. Kalau dia dia hampir kaki kaki B. Dia kali betul. Dia tak mau beri kerjasama untuk mematuk. Dan dia spesies yang sharp shooter. Kalau dia target situ dia pergi. Dia takkan pergi tempat lain. Kalau yang ni, selagi dia boleh mematuk, dia akan mematuk. Yang ni dia hanya mematuk sekali, dia akan bangun balik. Dia takkan macam-macam ni je tak. Itu sifat King Cobra. Dia tak mau mematuk lah. Dia tuan-tuan tengok dia akan mematuk pada satu tempat Buat ikan. Walaupun kaki dia dekat, Dia kan kaki saya hampir dengan dia kan. Tapi dia tak gerak di bawah tau. Lepas tu kita panggil dia sharp shooter. Dia akan patuk pada target dia. Nampak tak? Dia pergi kat situ je. Dia takkan pergi tempat lain. Baik. Baik. tapi yang bersaing kecil ni dia agak lincah lah. Dia ni kalau kata yang besar-besar tu, dia akan fokus dia ni. Dia ni sikit lah. Dia pun baru dapat ni. Dia yang tak buat nak ni. Jadi kalau saya akan tunjuk kat mana kedudukan kelenjar nak yang kosong. Dia punya gland dia ataupun venom gland dia, dia ada tepi di sisi kiri kanan ni. Kita nampak yang bulat kan? Dia dalam kawasan sel dia. Kawasan penyimpanan dia punya sel. Sel ada. Sel dia ni cara kita nak pegang dia ataupun kita nak lock body dia macam ni. Pegang atau bawa badan dia ni. Klik di sisi. Cara kita nak pegang dia. Kemudian satu jari di atas, 4 jari di bawah. Dan jari jangan melepasi antara hidung dan hidung mata dia. Itulah kedudukan dia punya strength. Bahawa di situ adalah dia punya kedudukan taring. Kedudukan taring dia. Kalau kata kita melepasi daripada situ, taring dia ni dia boleh menembus ke bawah. Daripada mulut dia tu kalau dia katuk pun, taring tu akan tembus ke bawah. Jadi kita cuba tengok. Tengok dia dah repaskan dia punya pisau. Dia ada pisau dia dah. Yang ni pun kalau kena, aku salam. Bang, kejap bang, tengok. Kalau ada luka, masuk kan dia akan masuk. Dia bukan daripada ni. Dia tengok atas kita. Kalau kita banyak gerakan cepat dia, ataupun tempat patukan tu. Kalau kita kena di kaki nak sampai ke jantung, dia lambat kan. Kalau kena dekat-dekat dengan jantung. Okey, dari segi minum ni, saya punya jurulatih di Wakatapai ada buat. Dia minum. Tujuh ni Dia salah salah darah. dia ada dua patukan. Tapi jangan Dua kita jenis buat lah. Satu patukan. Jangan pula kita tengok dia kata amalan. tu apa Patukan amalan bomo kita tu boleh dia pun minum. Dia minum dek apa pun saja. dalam patukan membunuh
bunuh, dia pak, dia tangkap, pak, dia akan jatuh. Dia akan macam kat botol tak kan? Dia akan jatuh. Itu dia akan merembeskan maksima dia punya bisa. Kalau pasukan amaran ni dia cuma rembeskan bisa dia tu sikit je. Dia nak bagi amaran. Yang penting kepala dia bertepik. Kepala Kepala pun dah saya kata tadi, tangan yang bawah ni jangan melebihi hidung dan juga dia punya mata dah. Tapi yang besar tak ada, macam dalam gambar tu kan? Ya. Macam dalam gambar tu dah pakai tapai, guna kursi dah boleh bawa. Kepala sahaja besar ni. Dia punya taring dia tu akan tembus ke kulit bawah ni. Panjang dia hampir 15 kaki. Dia tak ada besar. Boleh ulang-ulang. Dia dah kami dia. Dia sekali je. Dia sekali dia akan bangun balik. Dia takkan macam ni. Benda licin tak? Benda licin tu. Boleh lah, pegang-pegang. Pegang-pegang, boleh tak apa. Sebenarnya kalau kita untuk ular berbisa ni tak boleh lah, tak boleh tuan-tuan, tapi boleh sentuh dulu lah. Kalau pegang dia tak boleh. Tak pasal ke dia? Kalau kena ayak besar. Itu masa main tu. Lancing tu. Ya, dah. Okey, ada apa lagi soalan tuan? Okay, anak, saya berdiri. Dia duduk sini kan. Sedangkan kaki saya lagi dekat dengan dia kan. Tapi dia akan attack yang dekat belakang tu. Tapi kita sharp itu, dia akan hanya tuju pada satu. Saya ada satu soalan. Bisa yang menyerang darah. Apa boleh jawab ada hadiah tau? Ada ular. Bisa yang menyerang saluran darah. Apa nama dia? Angkat tangan, angkat tangan. Ada. Ha? Dah. Toksin. Ha? Okey, hemotoksin. Jemput. Depan. Jemput depan tuan. Tengok dia. Hai tuan. Okey. Ada tuan. Berapa soalan yang boleh pergi? Banyak. Banyak soalan. Okey, next soalan dia. Spesies ular yang ada di Malaysia. Berapa spesies ular yang ada di Malaysia? 215. Ya, 215. Lagi salah satu. Kenapa ular masuk ke kediaman kita? Dia ada dua tadi sebab ular masuk ke kediaman. Habitat? Ya, betul. Ular masuk ke kediaman kita sebab ancaman habitat dan juga sumber makanan. Semua makanan yang ada di situ. Lagi banyak je ada. Okey. Ular nombor 1 yang membunuh. Contoh nombor 1 ular yang membunuh tadi. King Cobra. Salah. Okey, kantang payung nombor 1. Okey, kantang payung adalah ular yang paling berbisa. Kalau kena, dia silent killer. Okey, kita tak rasa sakit, kita tak rasa apa. Bila kita kena tu, kita akan rasa mengantuk. Kemudian kita tidur tu tidur mati. Memang yang tu betul-betul tidur mati. Okey, lagi soalan. Soalan lagi. Okey, kalau kata kita kena patuk, dia ada perkara-perkara yang dilarang untuk kita lakukan. Saya nak sebut satu saja dulu. Boleh? Okey, jangan ikat. Okey,
Boleh masuk. Okey. Aktif pada waktu malam. Kita panggil Nocturnal. ha? Nocturnal. Sorry you tak? Okey, aktif pada waktu siang. Dia panggil ha? Aktif pada waktu siang. Dia lah. Di ha? Nocturnal dengan Bunyi dia sama macam yang malam tadi tu. ha. Beza dia tambah kat depan tu je. Diurnal. Okey. Okey. Dua aktifan dia panggil siang dan malam. Siang dia panggil diurnal, malam dia panggil nocturnal. Lagi bawah jari. Ayo kerja kita buat soalan ni. Buat proses pintas ni. Okey. King Cobra. Macam mana kita nak tahu jarak pasukan King Cobra? Okey, tinggi. Tinggi dia panggung. Kalau kata satu kaki, jarak pasukan dia satu kaki. Okey. Silakan. Silakan. Okey, kalau ulas sawah, jarak pasukan dia bukan S yang ke? Banyak air waktu pun nak pergi tu. Okey, kalau ulas sawah kita tengok dari pengat S dia lah. S yang kedua. S yang pertama tu dan S yang kedua. Itu adalah jarak pasukan dia. Okey, jarak pasukan ulas sawah. Okey, kaedah pembiakan. Kaedah pembiakan ular. Okey, kalau kata ular tu bertelur di luar dan menetas di luar, kita panggil kaedah apa? Betul? Dia ada 3 kaedah hari. Hai. Kalau bertelur di luar, menetas di luar, apa kaedah dia panggil? Oviparous. Oviparous. Okey. Yang kedua, bertelur di dalam, menetas di dalam. Kan? Ovoviviparous. Okey. Ovoviviparous ni okey. Ovoviviparous dia bertelur di dalam dan menetas di dalam, lepas tu dia baru keluarkan dia punya baby dia lah. Okey. Seterusnya, yang ketiga dia panggil proses bersalin ataupun mengandung dan bersalin. Tak boleh jawab kan? Viviparous. Ada lagi ke? Ya. Lagi 2 soalan. Okey. 2 soalan. Satu ni. Yang heavy sheet. Okey, kalau kita fobia ular, dia ada nama saintifik dia ni. Okey. Apa nama saintifik kalau kita fobia terhadap ular ni, dia panggil fobia apa? Ya, ophidiophobia. Okay, next. Satu lagi soalan. Satu lagi soalan, proses bersalin kulit ataupun kita panggil proses bersalin kulit untuk ular. Kita panggil proses. Cuba. Last soalan. Agak tangan. NBC. Tapi tak cik betul juga. Boleh. Okey, last. Ya. Nak tanya lagi ke? Satu. Habis saya. Habis saya misi. Okey, Ustaz, ada soalan lagi tak berkaitan dengan ni? Ada soalan tak katanya?